Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama meneruskan perbincangan kita ataupun kuliah kita. Dengar ke? Kuliah kita yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia, kuliah tentang ancaman bahaya Israeliat, dan alhamdulillah juga pada malam ini kita dah masuk siri ke-20. InsyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan sambungan daripada cerita Iskandar Zulkarnain, kan? Cerita Zulkarnain. Baik. Jadi dalam surah Al-Kahf ataupun Al-Kahfi, bila mana kita baca, kita akan jumpa ayat yang baru ni lah, kan, sambungan. Baik. Kisah pada malam ini ialah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah ini pun saya kira antara kisah yang agak popular lah, kan, dalam masyarakat kita. Baik, sebagai pengenalan, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan antara kisah yang berada dalam tema tanda-tanda kiamat. Kalau cerita tentang Zulkarnain, itu masuk dalam kisah umat yang terdahulu. Walaupun kewujudan Zulkarnain dan juga Ya'juj dan Ma'juj ini sama, kan, kerana bila kita baca ayat-ayat dalam suratul Kahf yang sebagaimana yang disinggung ataupun disebutkan pada minggu lepas, mereka ni adalah hidup semasa ataupun sezaman, kan. Tetapi bagaimana para ulama membahagikan ataupun mengkelaskan tema ini kepada kalau Zulkarnain kepada kisah umat yang terdahulu, adapun Ya'juj dan Ma'juj ini walaupun dia tu juga, kan, umat yang lepas, tetapi dimasukkan atau diletakkan di bawah tema tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Sebab dia ada kelompok ayat dalam suratul Kahfi berkenaan dengan apa yang telah mereka lakukan, dan dalam surah Al-Anbiya apa yang mereka akan lakukan. Maka atas dasar inilah, dan ini sebagai jawapan awal, atas dasar inilah para ulama meletakkan tema Ya'juj dan Ma'juj ini, dan juga bila mana kita baca hadis-hadis Nabi SAW pun kita akan dapat tahu bahawa antara tanda kiamatnya ialah keluarnya makhluk Tuhan ini, dah makhluk Tuhan yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Baik, umum mengetahui bahawa alam ini akan berakhir dengan kiamat. Ini kita maklum belaka. Kan, bagi kita orang Islam, kita penuh yakin bahawa alam semesta ini akan musnah dengan berlakunya Yaumul Qiyamah. Dan kita juga maklum ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kan, tanda-tanda kecil ni dah banyak dah, kan. Tanda-tanda besar ni kita duk bilang satu-satu. Sempat ke tidak anak kita ke cucu kita ke, wallahu alam, yang penting ialah kita bersiap siaga, kan, dengan amalan, dengan amal soleh, kan. Bukan kiamat
pada hari ini maknanya kiamat iaitu kematian yang akan menjemput kita pada bila-bila masa dak tuan-tuan. Hari ini pun berapa orang yang kita dapat khabar berita, kan? Saudara mara kita ataupun orang somebody lah. Baik, oleh itu dalam menjelaskan tanda-tanda kiamat, banyak kisah riwayat dinukilkan ataupun diambil daripada pelbagai sumber. Sumber ini kepada mungkin ada dalam kalangan pendengar, penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Sumber ini ada. Bila mana kita bicarakan tentang agama, sudah tentulah sumber utamanya Al-Quranul Karim. Yang keduanya ialah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ini kita nak flashback balik kan, supaya kita mempunyai ingatan dan kefahaman yang jelas tentang sumber dalam beragama, kan. Baik, kalau dari sudut sumber hukum jelas ada 4 yang disepakati. Yang ketiganya ialah ijma', yang keempatnya ialah qiyas. Kan itu dari sudut sumber hukum. Dari sudut sumber agama termasuklah juga sumber ilmu, datangnya pertama daripada Quranul Karim. Yang kedua datangnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kan, dan satu lagi ialah bila mana kita berinteraksi dengan perkara yang ghaib, kan, al-ghaib, kan, kita baca Quran ayat yang kedua dah, ketiga, yu'minu allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini umat-umat, kisah umat-umat terdahulu termasuk dalam perkara ghaib, dan begitu juga dengan tanda-tanda kiamat. Begitu juga dengan tanda-tanda kiamat, tak kiralah tanda besar ke, tanda kecil ke, ia termasuk dalam perkara ghaib. Justru bila kita berbicara tentang perkara ghaib, mesti sumbernya datang daripada sumber yang sahih, iaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis yang sabit, hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak sahih, kan, jadi sumber tadi tak boleh diterima pakai dalam konteks dengan akidah, kan, kerana ghaibiyat ini ataupun sam'iyat ini adalah dia masuk di bawah cabang kita baca, kita belajar, kita mengaji rukun iman. Kan, ada berapa percaya kepada Allah, Rasul dan sebagainya lah. Baik. Jadi pelbagai sumber, kerana yang keduanya bila mana kita bincang ini, kita flashback balik. Kan, sumber Israiliyat ni, sumber-sumber ini dalam pentafsiran para ulama, sumber Israiliyat iaitu sumber yang datangnya daripada pendeta Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka kekal dalam agama mereka tadi ataupun juga yang telah pun memeluk Islam dengan sangkaan bahawa apa yang disampaikan itu betul ataupun tidak salah. Kan, ada perkara yang betul, ada perkara yang salah. Justru kita ringkaskan kepada tentang Israiliyat ini ada tiga jenis. Yang pertama kita boleh terima, kan. Yang kedua kita kena tolak. Yang ketiga ulama tawakuf ataupun juga mendiamkan. Artinya kalau kita nak menyampaikan, kita kena bagi tahu bahawa ini adalah kisah Israiliyat, kan, dan pastikan bahawa dia tidak berkaitan dengan perkara-perkara akidah dan ibadah. Bolehlah nak cerita bab nama anak Nabi ke dan seumpamanya lah, kan. Baik, kerana dalam perkara sebegini ni kita akan jumpa. Baik, Al-Quran menceritakan kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam suratul Kahfi dan juga dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya, dan ini juga dah disebutkan pada minggu yang baru ini, kan, dalam tentang Zulkarnain ini pada minggu lepas, yang dikurung. Kita baca suratul Kahfi yang dikurung oleh Zulkarnain, dan merupakan bangsa yang melakukan kerosakan di muka bumi. Apakah jenis kerosakan pun kita nak kena tengok di manakah sumber yang menyatakan bahawa kaum ini ataupun Ya'juj dan Ma'juj ini
melakukan kerosakan sekian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebut mereka ataupun makhluk perosak lah, kita kata tak, bangsa yang melakukan kerosakan, dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah jenis kerosakan yang mereka lakukan. Okey. Dan kisah Ya'juj dan Ma'juj ini menjadi tema perbincangan lah kebanyakan masyarakat kita, ilmuwan ke siapa ke, di bawah tema tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan juga hadis fitan ataupun hadis fitnah. Baik. Yang pertama, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Kita dengar kan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi yang kita tahunya ialah apakah itu nama orang ataupun itu dirujuk kepada satu kaum, satu bani, satu kabilah, satu puak, satu bangsa. Whatever lah kan. Maknanya ini satu kaum kan. Bahasa Arabnya kaum. Baik. Ahli bahasa berbeza pandangan tentang asal usul perkataan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ini kalau tuan-tuan baca misalnya dalam buku yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Ada dalam ni. Tajuknya apa panggil, Allahu Akbar. Ma'al qasasis sabiqin fil Quran. Ada tajuk dia, maknanya ma'al qasasis sabiqin, bersama kisah yang lepas dalam Quran. Jadi dalam perbincangan yang dikemukakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi, dia ada detik satu-satulah. Kalau nak terjemah kopi masuk sini pun bolehlah sebagai perkongsian ilmu pada kita malam ini. Baik, adakah dua perkataan ini, yang pertama Ya'juj dan yang kedua Ma'juj ini, perkataan mustaq ini maksudnya ialah pecahan daripada perkataan asal. Sebagai contohnya ginilah tuan-tuan. Sebab perkataan Arab, perkataan bahasa Arab ni, dia kebiasaannya terdiri daripada 3 huruf. Kataba. Kan? Kataba. Kalau ditambah tadi itu, contohnya maktab. Dia adalah, kalau dari sudut tasrif, fa'il dengan fa'il, kata apa panggil? Kata terbitan, kata buat, kata kena buat dan sebagainya. Dan juga pecahan daripada perkataan kataba tadi. Sebagai contoh apa dia? Maktab. Maktab apa makna? Apa makna maktab? Kan? Maktab pengajian Islam. Kan maktab. Maktab ni meja. Kan maktab ialah tempat menulis. Maknanya meja. Kan? Maktabah, walaupun ada ta marbutah, dia tidak dipanggil meja lelaki, meja perempuan. Tak. Maktabah merujuk kepada tempat simpan buku. Kan? Satu lagi istilah orang lama-lama, kutub khanah. Maktab, meja adalah maktabah, tempat simpan buku ataupun library lah kita. Itu kata pecahan daripada kataba. Kan? Jadi ataupun dia ni kata asing. Bukan daripada bahasa Arab, kerana kita juga maklum bahawa Al-Quranul Karim ada menyerap beberapa perkataan asing, kan, ataupun dalam dipanggil ajam. Baik, pendapat pertama, dia adalah kata pecahan. Kita ringkaskanlah apa panggil kata pecahan di sini. Kemudian perkataan Ya'juj atas wazan ataupun timbangan kata yaf'ul, dan Ma'juj atas timbangan kata ataupun wazan mafu, yang membawa makna ia seolah-olah api yang menggelegak dan membara. Jadi dia bagi gambaran, menggambarkan bahawa seolah-olah ada gerakan yang tak ada siapa pun boleh sekat, boleh halang puak ini. Kan, para sahabat yang menggelegak dan membara. Kan? Jadi seolah-olah tak ada siapa pun boleh menghalang apabila mereka ni turun daripada tempat tinggal mereka di akhir zaman nanti. Kan? Baik, ini jika kalau dua nama ni dianggap daripada bahasa Arab. Kan, kalau daripada bahasa asing, maka dia tidak ada pecahan, dia mari, maknanya perkataan itulah
Kan dia datang perkataan macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ini baju kan. Kalau makan daripada makan, apa makanan daripada makan kan, dia juga adalah. Baik, dan yang terpilih ialah ramai ahli bahasa lebih cenderung kepada perkataan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bahasa asing, kan, bahasa luar, bukan daripada bahasa Arab yang asal, kerana inilah pandangan yang kuat kerana dua kaum ini ataupun suku ini dah pun ada sebelum bangsa Arab lagi. Kalau kita baca tuan-tuan bangsa Arab ini dia bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Zulkarnain itu kan walaupun ada kan dikatakan bahawa sezaman dengan Nabi Ibrahim kan, Zulkarnain ini kan. Jadi ada kajian dari sudut sejarah lah cuba nak tally, dan Nabi Ibrahim ini pun hidup 120 tahun ke kalau tak silap saya lah kan, panjang umurnya. Baik, ada juga yang mengatakan bahawa perkataan Ya'juj dan Ma'juj ini daripada bahasa Ibrani, bahasa orang Israel kan, dan orang Yunani menyebutnya sebagai Gog dan Magog. Ini dalam buku Dr. Salah Al-Khalidi yang saya sebutkan tadi. Baik. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ayat Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, ini pun kita dah jumpa pada minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Bila mereka sampai di antara bainas sadaini, di antara dua bukit ataupun dua gunung, wajada min dunihima qauma, mereka dapati di sana tu ada satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, satu kaum yang hampir-hampir mereka tak dapat memahami bahasa mereka, yang tak dapat memahami perkataan. Maknanya bercakap dengan bahasa isyarat lah kot, kan, yang kita tak faham dia tak faham kita dah. Qalu, lalu mereka pun berkata, kan, panggillah wahai ya Zulkarnain, ini kita dah cerita minggu lalu, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka kata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sentiasa buat kerosakan di muka bumi. Oleh itu, fahal naj'alu laka, adakah kita nak, setujukah kamu kan, kalau kita ni bayarlah tertentu dah. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu, Zulkarnain, dengan syarat engkau buat tembok, engkau buat sadar tembok antara bainana, antara kami dengan wa bainahum sadda, kan, supaya Zulkarnain ini buat tembok antara kaum dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Nak upahlah, kan. Ini kita dah bincang pada minggu lalu. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia kata bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada saya lampirkan dua hadis ini. Sebab ada pandangan macam-macam lah, kan. Sebab yang penting kita tertanya-tanya, Ya'juj dan Ma'juj ni manusia ke tidak? Kan? Ya'juj dan Ma'juj ni manusia ke tidak? Kan? Sebab ada, biasalah, macam kita cerita minggu lepas, Zulkarnain ada juga pendapat yang mengatakan dia tu malaikat. Kan? Jadi mana sumbernya? Ada sumbernya, tapi bila kita semak sumber tadi, kita akan mendapati bahawa sumber tadi adalah sumber yang tidak sahih. Bukan tidak ada sumber. Okay. Syekh Al-Maghari, ini dalam tafsir Al-Maghari, dia kata apabila mereka tu tiba ataupun sampai di dua bukit itu, dua gunung tadi tu, ini kat mana? Biasanya di kawasan border Turki lah, yang dikatakan oleh para pelancong
pada abad ke-15 sebagai tempat yang unik. Beliau dapati dua gunung itu tinggal satu kaum ataupun satu bangsa yang hampir tidak dapat memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka kerana mereka punya tahap pemikiran yang agak rendah dan agak lemah. Sekiranya mereka ni ada kebijakanlah, kecerdikan, kekuatan fikiran, sudah tentu mereka akan dapat faham apa yang ditanya berbanding dengan menggunakan bahasa isyarat tak? Kan? Sebagai contoh gitulah, mungkin kita pernah berinteraksi dengan di Malaysia sendiri pun kan, kelompok ataupun suku-suku yang tertentu lah kan, yang kita tak dapat faham bahasa dia, kita gunakan. Ataupun juga ginilah, bagi orang yang biasa ke tanah Arab kan, ataupun kita pergi ke melancong ke mana-mana tak, nak beli barang, kita belajarlah bahasa Turki 2-3 patah tak, kita belajarlah bahasa Cina 2-3 patah untuk nak tahu nak tanya berapa, contohlah kan, dalam dialek mereka. Contoh begitulah. Tapi hal lain mungkin kita juga kena guna bahasa isyarat. Sebab apa? Sebab kita tak faham dia cakap dan dia pun tak faham kita cakap, walaupun handphone boleh translate. Kukuk tuan-tuan dan puan-puan pun ada pengalaman. Jiran-jiran kami ni pun ada pengalaman yang pergi Vietnam. Kan saya tanya, dia ceritalah, yang cikgu-cikgu ni dia cerita. Mula-mula tu pergi dengan travel agent, lepas tu bila kali kedua kita dapat kontak person, kontak number apa benda, kita pergi situ. Dan apa bahasa dia kata, bahasanya mudah ya ustaz, guna Google. Kan? Google tolong translate, tunjuk handphone pada orang Vietnam tu, contohnya okey. Dia hangguk-hangguk. Baik. Yang kedua, dalam surah Al-Anbiya. Baik, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shasikhatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hatta iza futihat, apabila futihat ni dibukakan, yakni tembok benteng tadi tu kan, pecah. Kukuklah tuan-tuan tanya bagaimana boleh benteng itu, tembok itu yang kukuh, yang dibuat daripada zaman Zulkarnain tadi. Kalau kita lah kata tuan-tuan nak letak apa dari sudut penanda masa. Kita hari ni dah 2000 tahun. Kalau kita nak ambil lah bila tembok tu dibina. Kalau 1000 sebelum Masihi bermakna dah 3000 tahun. Bila kiamat nak berlaku? Pun tak tahu. Kan? Jadi mungkinlah kalau contohlah kita nampak, kita letak benda tu sebagai figure, kalau 4000 tahun contohlah kan. Jangan kata saya menentukan pula, ini sebagai kita letakkan nombor ni supaya nampak. Biasa orang kita ni bagi nombor dia nampak. Kan? Jadi dengan tempoh masa 3000 tahun ke 4000 tahun ke, maknanya binaan yang dibuat oleh Zulkarnain tadi memang cukup kuat kan, sehingga tiba masanya tadi itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kan. Itu sebagai plot cerita lah, plot cerita nak berlakunya kiamat, dan mereka pun turun daripada bukit tadi itu kan, daripada gunung ataupun bukit tempat mereka duduk tu kan, dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan dekatlah waqtarabal wa'dul haqqu, maka dekatlah, hampirlah kedatangan janji yang benar, maknanya hari kiamat, hari berbangkit. Fa iza hiya shasikhatun, maka tiba-tiba terbeliaklah mata orang kafir, lalu berkata ya wailatana, aduhai celaka. Celakalah, maknanya yang golongan yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Taala ini, celakalah, qad kunna fi ghaflah, kami ni leka. Sesungguhnya kami ni lalai, kami ni leka min haza, tentang perkara yakni dah keluar dah Ya'juj dan Ma'juj daripada tempat tinggal mereka. Nak kata bersembunyi ke apa tu, wallahu a'lam lah kan, tapi lebih kurang macam itulah. Jadi bal kunna zalimin, bila mereka ni dalam keadaan leka, lalai,
kan ghaflah, maka golongan kafir tadi kunna zalimin, bahkan kami ni termasuk dalam kalangan orang yang zalim, yakni zalim terhadap diri sendiri. Bila zalim terhadap diri sendiri, kita maklum bahawa hukumannya kan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Syekh Al-Marazi kemudian menyebutkan dalam tafsir dia, dia kata mereka ni turun macam buruh helang. Ini gambaran lah, kan, gambaran nak turun, nak cerita betapa deras dan lajunya mereka ni turun, kan. Ini gambaran, yang mana kalau dari sudut nas tidak adalah, cuma gambaran nak ceritanya laju. Baik, keadaan ini serupa dengan kaum Genghis Khan ataupun Mongol, sebagaimana yang diceritakan oleh ahli-ahli sejarah Arab dan juga Perancis yang sebelum inilah yang kita baca dah. Baik, Dr. Salah Al-Khalidi dia juga ada menyebutkan dalam buku dia yang saya sebutkan tadi, Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quran, Durus fil Iman, pelajaran pada ataupun tentang iman, dakwah dan juga jihad tentang ayat dalam suratul Kahfi 93 dan 94 yang kita baca tadi. Kita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, apa yang dah berlaku, apa yang mereka rosakkan atas muka bumi ini. Dan begitu juga dengan dua lagi ayat dalam suratul Anbiya, kan, mana kita faham cerita Ya'juj dan Ma'juj ini. Ayat dalam suratul Kahfi cerita benda yang dah lepas, adapun dalam surah Al-Anbiya cerita yang akan datang, kan. Yang lepas benda dah berlaku. Sumber mana? Sumber hanya disebutkan dalam Al-Quran, kan. Jadi tidak banyak sumber yang sahih, kan. Adalah kalau daripada sumber Israeliat tu ada, kan. Baik. Dan dalam suratul Anbiya menceritakan tentang mereka ni pada masa hadapan, dan kisah mereka ni keluar secara berbondong-bondong, kan, berkumpulan secara besar-besaran sebelum kiamat, bukan lepas kiamat lah tak, kan. Lepas kiamat tak ada apalah. Dan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar bila tiba akhir zaman, waktu hampir berlaku kiamat. Mereka di mana? Saya cari map ataupun peta, mereka dikatakanlah, kan, oleh kebanyakan pengkaji dan juga ulama tafsir mendiami kawasan barat daya Mongolia, dan mereka juga dikenali sebagai bangsa Mongol dan Tartar. Kan? Betul ke tidak? Ini pandangan lah, kan, kerana dari sudut nas tidak ada. Jadi ni, apakah cerita ini masuk dalam Israeliat? Dia cerita sejarah yang ni kita boleh terima sebab dia masuk dalam khabar. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul, dan kita boleh terima kerana dia tidak melibatkan soal akidah dan ibadah, kan. Kan. Baik. Jadi para ilmuwan Islam lebih berpegang ataupun cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu tinggal dan menetap di kawasan Mongolia, dalam negara China dan Turkistan dalam Rusia. Turkistan ini dalam Kazakhstan. Nah, saya tengok betul ni lah, kan. Jadi mungkin tuan-tuan boleh, mana kalau kita tengok, okey, di sini ni Mongolia, kan. Di sini. Kalau Turki sebelah sini lagi, kan. Turki. Jadi okey, ni Nepal, China, Tajikistan, kan. Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, ni Uzbek. Samarkand, kan, Imam Bukhari ni Turkistan. Ni Kyrgyzstan, KYR, kan. Ni Kazakhstan. Banyak ni Gostan belakang ni. Kita pun pening, kan. Kita pun pening. Inilah dia yang dikatakan sebagai kawasan Asia Tengah, kan. Jadi di sinilah tempat yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ini berada daripada zaman Zulkarnain sehinggalah kepada hari
sebelum kiamat nanti. Baik. Kemudian dari sudut keturunan, dalam apa, dari sudut keturunan ini kebanyakannya ada menyebutkan dia ni dua kaum ataupun dua bangsa ini berketurunan daripada Nabi Adam, daripada Adam alaihissalam, daripada jalur Yafis bin Nuh, kan? Yafis bin Nuh, yang memang kita maklum Ya'juj satu kaum dan Ma'juj adalah satu kaum, maknanya dua kaum lah, kan? Dua kaum. Dan tuan-tuan, kalau tanya saya tak boleh jawab mereka betul-betul dalam bahasa apa, sama ke tidak, kan? Bagaimana mereka duduk di sebelah menyebelah, kalau dah kata bukit ini mungkin yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, wallahu alam, kita tidak ada maklumat informasi berkenaan dengan mereka secara detail. Yang penting kita terima, kita beriman, ya, dan yang penting lagi ialah kita siap siaga. Itu je. Mana dah tahu kalau berlaku dengan pada zaman kita. Baik. Kemudian hadis yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang berkaitan Ya'juj dan Ma'juj ini, ada beberapa hadis Nabi SAW, antaranya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kan, bahawa Nabi SAW ada bersabda. Hadisnya taklah panjang, biasa saja. Hadis kursi. Yaqulullahu ta'ala ya Adam. Allah menyebut wahai Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam alaihissalam pun jawab labbaika wa sa'daika. Ini antara ungkapan biasalah kita pun bila kita mengerjakan haji lah, labbaika, kan, labbaik Allahumma labbaik, kan, labbaika la syarika labbaik dan sebagainya lah. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Baik, jadi nak ceritanya poin di sini yang saya tanda kuning ni. Yang itunya poinnya. Jadi nak cerita bahawa Nabi SAW ada menyebutkan perihal Ya'juj dan Ma'juj, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Okay. Allah kata kepada Adam, kemudian Adam pun berkata labbaika wa sa'daika. Wal khairu, dan kebaikan ada pada sisimu, ya Allah. Maka fayaqulu akhrij ba'san nar, kan, sampailah kepada, okey, Allah kata pisahkan penghuni neraka. Adam kata lagi, mana bertanyalah, kan, siapa penghuni neraka tu? Allah jawab, di setiap 1000 orang ada 999 orang. Setiap 1999 penghuni neraka. Itu adalah ketika anak kecil akan beruban, setiap wanita hamil akan gugur, dan kamu akan melihat manusia seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah yang amat pedih. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, siapa antara kami orang tersebut? Kok-koklah ada tak? Kan, sahabat ni beringat, kan, kok-koklah ada ni. Jadi siapa dia? Nabi kata, bergembiralah kamu, kan? Bergembiralah kamu. Ada disebutkan di sini, abshiru fa inna minkum rajulun. Depa tu sesungguhnya daripada mereka itu ada rajulun. Bergembiralah kamu, sesungguhnya dari setiap orang daripada kamu itu, maka dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 orang. Jadi ini menunjukkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini ada sokongannya daripada hadis-hadis yang sahih lah, kan. Kalau tadi ada ayat Quran tak. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa orang kafir selain daripada Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka. Ini siapa penghuni neraka? Kan, orang kafir. Jadi, dan kita dapat faham juga bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini sudah tentulah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia masuk neraka. Baik. Hadis ini juga bagi gambaran kepada kita bahawa banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini. Banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj ini, makhluk perosak ni, serta sikitnya bilangan orang yang beriman masuk neraka.
Orang beriman sikit. Jangan pula kita berseronok dak bila sebut sikit ni. Aku dak lah kot. Kita kena ingat dia dapat difahami melalui satu lagi hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Imran bin Husain yang bahawa Nabi SAW ada bersabda, ni Imran bin Husain dengan short kan, kalau tulis Melayu dengan S je lah kan, Husain. Kata dia kunna ma'an Nabi, kami ni ada bersama-sama Nabi, ataupun kalau hari ni bahasa mudahnya kami travel lah, nak musafir bersama dengan Nabi SAW. Fatafawata baina ashabi fi sit, maknanya ada yang duduk depan, ada duduk belakang dan seumpamanya lah kan. Okay, ini dia punya cerita, kita baca dia punya matan ataupun terjemahan secara ringkas lah. Baik, itu adalah hari di mana Allah Ta'ala sebutkan kepada Adam, utuslah utusan ke neraka. Maknanya lebih kurang sama yang daripada Bukhari tadi kan, cuma ada sedikit berbeza. Nabi sebut beramalah dan bergembiralah. Ini pun ada persamaan dengan hadis dalam riwayat Bukhari tadi. Ya'juj dan Ma'juj, okey, dan orang yang mati daripada keturunan Adam dan juga keturunan iblis. Ini siapa penghuni neraka? Mereka inilah. Kan, mereka inilah penghuni neraka. Maka Imran kata mereka pun bergembiralah dengan sebahagian hal yang mereka temui ataupun mereka temukan. Dan Nabi SAW kata, wa'malu, beramallah kamu. Beramallah dan bergembiralah kerana demi zat yang jiwa Muhammad biyadihi, berada pada tangan Allah, tidaklah kamu berada di tengah-tengah manusia melainkan seperti tai lalat di sebelah unta atau seperti tanda di lengan haiwan ternakan. Jadi poin di sini ialah nak cerita tentang adanya dan sabit makhluk Tuhan yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Cuma yang tidak sahihnya kan ialah perihal mereka tadi tu. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Baik. Kita tahu mereka ni di mana. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai tanda nak kiamat. Kan antara mereka yang meriwayatkan kisah ini seperti inilah tokoh-tokoh mufassir yang dan juga dalam kalangan tabi'in, misalnya Ka'ab al-Ahbar. Ini kita maklumlah kan, kita duduk belajar, kita duduk bincang berkenaan dengan Israiliyat ini dah masuk malam siri ke-20. Saya kira kalau tuan-tuan yang follow kan sudah pun mengetahui siapa dia Ka'ab al-Ahbar kan, dan sebagainya lah. Baik. Ada beberapa contoh riwayat yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj dijadikan daripada air mani Nabi Adam. Ini yang mungkin bila dengar pelbagai cerita. Kan? Ada riwayat. Tapi riwayat tadi itu sahih ke tidak? Ini nak kok-koklah kita dengar cerita. Kan? Bercampur dengan tanah, bukannya daripada zuriat Hawa. Dan Ibn Katsir kata riwayat ini mengandungi fakta yang amat pelik, tidak berdasarkan kepada dalil naqal, maksudnya dalil daripada nas, sama ada ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, maupun logik akal, dan juga tidak boleh berpegang dengannya. Jadi selain itu, kata Ibn Katsir lagi, ini adalah riwayat sebahagian ahli kitab yang mencipta hadis palsu terhadap Nabi SAW. Baik. Yang kedua ialah cerita mereka ni ada 3 jenis. Seperti pokok al-ard ataupun juga sebahagian menyebut al-aruz. Tinggi pokok ni 120 hasta. Ada riwayat ni. Riwayat baginda berkata mereka ni ada 3 golongan. Satu golongan daripada mereka seperti al-aruz. Kan aku bertanya Huzaifah ni kepada Nabi SAW, apakah itu al-aruz? Nabi jawab, dia adalah sejenis pokok di Syam, sejenis pokok di Syria, dan tinggi pokok itu 120 hasta ke langit. Dan
Nabi kata lagi mereka itu tidak dapat ditentang oleh bukit atau besi. Satu golongan daripada mereka ada telinga yang lebar sebelah dan bertemu dengan satu lagi telinga. Ceritanya lebar. Kan tentang perihal makhluk Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka tidak melintasi gajah, binatang buas, unta dan babi, melainkan mereka akan memakannya. Nak ceritanya ganahnya makhluk ini dah. Betul kan ni? Kan? Jadi orang yang mati dalam kalangan mereka akan makan. Permulaan mereka di Syam, mereka minum air dari sungai-sungai di bahagian timur dan dari laut Tarablus. Ini cerita. Kan? Cerita ni cerita yang tidak sahih lah. Baik, kata ada ulasan di sini, Ibnu Adi kata perawi. Ini adalah beberapa masalah Muhammad bin Ishaq Al-Muqashi, seorang pendusta, seorang pemalsu hadis. Kemudian Ibnu Hibban pun juga kata yang samalah, lebih kurang banyak meriwayatkan hadis makhluk. Hadis makhluk ini hadis yang terbalik. Maknanya yang depan di belakang dan sebagainya lah. Baik, yang disandarkan kepada perawi yang thiqah dan hadisnya tidak boleh ditulis kecuali untuk kita nak bagi peringatan. Macam kita mengaji hadis palsu lah kan. Tak boleh nak disebarkan kecuali kita cerita supaya orang tahu. Yang ketiga, Ibn Abi Hatim juga ada menulis dalam tafsir dia, dia kata Ibn Arab kata Syekh Taqiyuddin Al-Qalqasyandi ini menyebutkan dalam Hasyiah Maudu'at Ibnu Jauzi bahawa Ibnu Ishaq ini meriwayatkan hadis secara single, munfarid ni berseorangan, kan, melainkan hadis Huzaifah. Jadi bermakna perawi ini sendiri pun ada masalah sebenarnya. Baik, kalau dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abi Syahbah ini ada perbincangan panjang lah, kan, perbincangan panjang berkenaan dengan sub tema ini. Mungkin kita boleh ataupun tuan-tuan boleh tengoklah ataupun yang ada buku tadi itu. Baik, jadi berdasarkan kepada kisah ini, apa sifat Ma'juj dan Ma'juj ini? Kalau kita dapat tangkap tadi, betul ke mereka begitu? Telinga yang lebar sebelah, kan, bertemu dengan telinga satu lagi, kan, dan cara makan mereka ni, kalau ada yang mati dalam kalangan mereka, mereka akan makan sesama mereka. Betul ke begitu? Kan? Mana sumbernya ada, tapi daripada riwayat si pemalsu atau pereka hadis. Bila datang daripada orang yang bermasalah ataupun orang yang dianggap pendusta hadis, secara automatik riwayatnya tadi itu tidak diterima. Itu lembut lah tu. Kalau bahasa directnya ditolaklah, kan. Baik, sifat Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita dapat simpulkan, kan. Kita baca Quran, kita akan dapat bahawa mereka ni makhluk perosak tak? Betul tak tuan-tuan? Kan, kita baca dalam suratul Kahfi yang tadi tu ayat 93 94 tu, mufsiduna fil ard. Okey, mereka ni bangsa yang kuat, tubuh yang gagah, tak ada manusia yang mampu memerangi mereka. Kan, mereka muka lebar, mata kecil, kan. Mata kecil ni mata sepek lah kot. Bilangan mereka ni sangat ramai sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, berbanding dengan manusia 1:10. 1:10. Kira lah. Tu orang duk calculate, rakyat Cina berapa? Kan, rakyat India berapa? Mereka tu berapa? Wallahu a'lam bagaimana mereka duduk. Kan, sebab yang bertanya mereka ni dah ada ke hari ni? Kalau ada, kan, tempat tinggal mereka di situ, kan, apakah radar tak boleh nak detect? Tak. Jadi begitulah juga pendapat yang lain seperti Ibnu Katsir, dia kata jumlah mereka ni cukup ramai dan tidak menyatakan berapalah, kan, hanya sekadar cukup ramai dengan atas dasar ratio ataupun nisbah 1/10. Kan, kalau kita ni penduduk Malaysia 30 berapa? 32, 33 juta. Kan?
Jadi kalau 1/10 contohlah berapa? Kan? Kalau 1/10 berapa? Baik, Imam Al-Alusi kata Ya'juj dan Ma'juj umur panjang. Sebab umur panjang ni pun ada ni. Timbul persoalan, apakah mereka ni mati? Apakah mereka ni mati? Kalau mereka ni manusia, kan? Apakah ada beza ataupun ada Allah bagi keistimewaan kepada mereka ni tak mati? Tak. Kalau disebutkan tadi, apabila yang mati dalam kalangan mereka, mereka akan makan yang mati tadi. Kan? Bermakna mereka akan sentiasa bercambah. Kan? Sebab kalau dia adalah keturunan daripada manusia. Kan? Jadi akan berkembang biak. Baik, ini kata Imam Alusi, kan? Umur panjang. Umur paling panjang dia tak sebutkan. Baik, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di pula mereka adalah manusia. Bila manusia pasti dia akan mati. Apakah kaum ini mempunyai umur yang panjang? Kalau kita ambil lah, bermakna umur mereka hari ini tak kurang daripada 2000 tahun. Kan? Paling tidak 500 sebelum Masihi, jadi umur mereka 2500 tahun. Betul ke? Tak mati. Timbul persoalan. Ataupun yang tadilah kan sentiasa berkembang biak generasi demi generasi, cuma kembang biak mereka tadi itu terlalu cepat, nisbah 1/10 dengan manusia biasa. Baik, Ya'juj dan Ma'juj, dikatakan kufur kepada Allah. Ini ada nas. Adapun mereka yang akan keluar daripada dua gunung tadi itu negeri kawasan Atrak. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan merujuk kepada Turki ataupun di sebelah timur Turki, itulah kawasan Anatolia border yang akan menghala ke Laut Mati. Kalau kita tengok yang tadi itu, mana kita punya map sebelah sini, kan? Ini Laut Caspian. Atas sikit lagi ke? Sebelah sini. Sebelah kiri ni. Kan? Ini Iran, sini Iraq, kan? Atas sikit lagi. Jadi wallahu alam lah. Benda-benda yang sebegini ni. Baik. Kemudian menghala ke Laut Mati sebagaimana adalah hadis, dan daripada situ dia akan pergi ke Baitul Maqdis, dan pada masa mereka keluar adalah zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan lebih tepat lagi selepas Nabi Isa membunuh Dajjal. Kan? Jadi Dajjal mati dibunuh ni, barulah mereka ni akan keluar. Jadi kalau kita lah orang yang follow cerita tak? Kan? Kalau dalam filem lah, nak tunggu Nabi Isa turun dulu, kan? Nabi Isa bunuh Dajjal, setelah kita kononnya lah dapat makluman, kan? CNN ke apa ke TV ke dalam media sosial cerita, Dajjal tu dah dibunuh, barulah dua kaum ini Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Itu memang dah hujung betul. Jadi bermakna bila Nabi Isa dah membunuh Dajjal, dan mungkin pada masa itu ramai yang percaya dan ramai yang tidak percaya. Dan akhirnya mungkin yang akan percaya setelah turunnya ataupun keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj daripada tempat tinggal mereka, barulah mereka percaya betul lah yang mati dibunuh itu adalah Dajjal, yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Ya'juj dan Ma'juj dah keluar. Baik, namun begitu ada juga kata bahawa mereka ni tak diketahui sama ada Ya'juj dan Ma'juj ni ada perbezaan ketara. Nak tengok mereka ni sama ke tidak. Kan? Dua kaum ini, kalau kita kata sebagai yang satu lagi pendek ke, satu lagi panjang ke, tinggi ke, kan? Yang mata sepek ke, warna kulit ke, wallahu alam, tidak ada satu penjelasan yang sabit, yang sahih. Kan? Jadi kita je lah, kan? Kalau nak cerita pun boleh cerita. Jadi kena cerita atas dasar kejujuran ilmu bahawa tuan-tuan setakat ini tidak ada fakta ataupun sumber yang sahih yang menceritakan perihal karakter tubuh badan mereka. Kan? Yang penting ialah kita beriman, mereka ni ada, dan bila mereka keluar, kan,
setelah peristiwa tadilah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, bermakna ibaratnya tunggu masa sahaja kiamat akan berlaku. Baik. Kemudian persoalan, adakah Ya'juj dan Ma'juj itu dah ada? Kan? Kalau ikutkan kita baca dalam surah Al-Kahfi dan juga surah Al-Anbiya tadi, kita akan dapati bahawa jawapannya of course mereka dah ada dan terus menerus dalam keadaan berkembang ataupun beranak pinak. Kan? Dan disebutkan juga tidak ada yang mati pun. Kan? Kecuali lahir 1000 orang lebih. Yang tadi itu ada sumber, cuma sumbernya tidak sahih. Ini dari sudut sumber. Ada kalanya ada sumber dan ada kalanya tidak ada sumber. Baik, daripada hadis ini, dan hadis ini pun apabila riwayat kan Abu Ishaq ni. Jadi wama yamutu rajulu minhum hatta yulada lahu min sulbihi alfun. Tidak meninggal maknanya mati seorang lahir 1000. Macam tu. Wama yamutu tidak meninggal seorang daripada mereka sehingga lahir daripadanya 1000. Kan? Jadi satu ganda 1000. Kalau tadi 1/10 kan. Jadi inilah dia. Cuma riwayat ini tuan-tuan dianggap sebagai riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif, namun yang dapat kita pegang ataupun simpulkan mereka ini memang ramai. Itu sahaja kan. Adapun dari sudut berapakah jumlah mereka, ratio mereka, tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentangnya. Cukup sekadar itu. Baik, yang ada mereka ni ada, dan antara tanda lain menunjukkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini dah ada. Law ni berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Nabi ada menyebut inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaumin hatta iza kadu yarau syu'a as-samsh. Jadi Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj ni tiap hari dia akan gali. Tiap hari dia akan gali, macam kita kata sat tadilah, benteng tak kan, benteng tembok tadi tu kan, setiap hari sehingga nampak pancaran, nampak cahaya matahari. Pancaran biasalah tak, kalau kita akan korek-korek, kita ambil kotak lah kata kan, bila kita korek kotak maknanya nak tembus dah dinding yang dikorek, yang digali oleh mereka tadi. Tebal mana tak tahu kan. Macam-macam usilah, adakah tembok Cina kan. Kalau tuan-tuan baca ni memang macam-macam usi ada, sebagaimana kita baca tentang Zulkarnain dan Iskandar. Zulkarnain pun juga ada macam-macam usi. Baik. Dan dikatakan bahawa Abu Hurairah mendengar riwayat ini daripada Ka'ab al-Ahbar. Bila sebut Ka'ab al-Ahbar, kita maklum bahawa beliau ini adalah seorang pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Dan Syekh Syuaib Al-Arnaud, seorang ulama hadis, pentahqiq ataupun pengkaji hadis daripada Syria, dia kata hadis ini hadis yang sahih lah. Sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi apabila dia dirafaqkan, yakni disandarkan kepada Nabi SAW, ada keganjilan. Kan sahih tapi ada syaz, ada nakarah. Maknanya ada keganjilan sedikitlah kan. Baik. Apa kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj ini? Kita baca Quran, kita akan jumpa tak? Apakah kerosakan yang mereka buat? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka ni adalah makhluk perosak kan. Apakah kerosakan? Memang mereka melakukan kerosakan. Tapi kalau nak tahu mereka rosak apa? Kan? Jadi ulama carilah kan, membagi penjelasan. Kan, bagi penjelasan sebahagiannya kata di sini ni. Mereka buat kerosakan, kata Ibnu Katsir, merosakkan tanaman dan juga keturunan. Kan, merosakkan tanaman. Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia kata mereka ni mengganas dengan membunuh, merosakkan segala bentuk kerosakan terhadap manusia. Ini bila? Kan? Sebab bila mana kita baca Suratul Kahfi,
Maknanya ini benda yang dah berlaku. Kan? Benda dah berlaku, memang Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk perosak. Buktinya tadilah, kan? Benda yang telah berlaku. Adapun dalam surah Al-Anbiya, cerita akan datang. Kan? Jadi yang telah dilakukan oleh mereka, membunuh, merosakkan segala bentuk lah, macam-macam. Jadi kata Mustafa Al-Maghari, Al-Maghari, dia kata Ya'juj dan Ma'juj melakukan kezaliman di tempat tadi itu, pembunuhan, kehancuran, perampasan makanan dan segala bentuk, maknanya macam-macam lah, kan? Macam kerosakan yang mereka lakukan. Dan sebagian ulama kata mereka ni buat kerosakan dengan keganasan, tekam mangsa macam haiwan yang merangkak, liar, ganas, mereka makan ular, kala dan semua yang bernyawa. Kan? Mereka akan keluar ke bumi musim bunga dan makan semua yang mereka jumpa, tak kira lah sama ada yang hijau, maknanya yang segar, ataupun yang dah kering. Kan? Ini sifat mereka. Jadi memang jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan satu patah je, mufsiduna, mereka ni makhluk yang merosakkan. Kan? Jadi apa yang mereka rosak, semua benda. Baik, kemudian binaan tembok. Binaan tembok ini kita baca dalam surah Al-Kahfi, kita akan jumpa kan. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'alu bainakum wa bainahum rarma, kan. Atuni zubrul hadid, bagilah kepada aku, bawalah kepadaku ketu-ketu besi, kan, kepingan-kepingan besi tadi untuk dia Zulkarnain nak buat benteng, kan. Kita dah baca pada minggu lalu, nak buat benteng menutup lapangan antara dua gunung tadi tu, kan. Tiuplah dengan alat kamu sehingga menjadikan merah menyala seperti api, dan berkatalah ia, bawalah tembaga cair supaya aku dapat tuang ke atasnya, kan. Jadilah tembok, dan mereka tidak dapat panjat tembok tadi, dan mereka juga tidak dapat menebuk tembok yang dibuat daripada besi tadi. Tuan-tuan jangan tanya saya tidak ada jawapan berapa tebal ustaz besi tu, kan. Wallahu a'lam, tak. Tidak ada satu sumber yang sahih menyatakan sebegitu. Kalau ada orang cerita, kan, cukuplah kita kata wallahu a'lam, kan. Yang penting ialah kita mengambil ibrah daripada kisah yang berlaku. Berdasarkan kepada ayat di atas, kita dapat ambil beberapa poin. Pertama, tembok tadi itu dibina dengan besi dan tembaga. Yang kedua ialah membakar ketulan besi hingga cair, bentuk tembok tadi itu. Yang ketiga, dibuat antara dua gunung. Yang keempat, cukup tinggi sehingga mereka tak mampu nak naik. Yang kelima, pendapat ni 200 hasta. Maknanya kalau ukuran kita barangkali 200 kaki lah kot, kan. Ada yang kata sampai 800 hasta. 800 hasta, hampir 1 kilometer kurang lebih. Ada yang kata okey, lebar tu pula 50 hasta, kan. Tinggi kemudian lebar ni, kan, nak korek, nak nak tebuk ni dinding tadi tu yang setebal 50 hasta. Kalau 10 hasta ataupun 10 kaki pun, kan, tapi itulah akhirnya, kan, dah sampai masa mereka akan berjaya menebuk dan meruntuhkan tembok ataupun benteng tersebut. Itu adalah perancangan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah kita dapat faham bahawa tembok tadi itu, kan, adalah satu tembok atau bina yang kokoh, yang besar dan yang tinggi. Bagaimana yang detail ni, inilah kadang-kadang pencerita ni cerita macam-macam, kan. Nak seronok nak tuang dengan timah ke dengan besi tadi tu, benda-benda datang daripada mana? Tak, sumber tu daripada mana? Ini mungkin ada diceritakan, wallahu a'lam. Baik. Kemudian sebagai rumusan atau kesimpulan, Ibn Jarir At-Tabari dan Ibnu Mardawah dia juga menyebutkan daripada Abu Bakar Asy-Syafi'i, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi,
Dia kata, sesungguhnya aku tengok benteng ataupun tembok Ya'juj dan Ma'juj tu. Kemudian Nabi kata, sifatkanlah, makna suruh ceritalah kan. Cerita. Maka si lelaki tu jawab, dia macam kebetulan ais yang ada garisan satu laluan hitam dan satu laluan merah. Lalu Nabi SAW cerita, ya engkau telah melihatnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita nak tafsir, inilah pentafsiran yang dibuat oleh orang sepanjang masa. Kan? Mungkin betul, mungkin tidak betul. Kita pun tidak ada satu sumber yang sahih. Adapun kisah di mana Al-Wathiq Billah ni seorang khalifah zaman Abbasiyah ini, dihantarlah seorang yang bernama Salam untuk nak kaji, nak tengok, pergi survey lah kan keadaan tembok tadi, sebab dah kata ada di kawasan Turkmenistan ke kawasan yang tadi tu kan. Pergilah survey, namun kebanyakan pengkaji sejarah dia kata riwayat tadi adalah riwayat yang dhaif kan, riwayat yang dhaif. Dan kata Ibnu Jarir tadi tu satu kisah ataupun pembohongan yang tidak boleh diterima kan. Wallahu alam lah. Baik, kesudahan. Kesudahan maknanya bila mereka ni dah keluar kan, bila mereka ni dah keluar, ada hadis yang panjang ni, saya sengaja yang letak yang color pudar ni kan, tak nak cerita yang ni. Baik, kita ambil masa sikit lagi ya. Ada hadis yang menyebut tentang penghujung kepada Ya'juj dan Ma'juj ini, riwayat yang panjang. Okey, sampai kepada sini. Kazalika iz auhallahu ila Isa. Ini cerita kan, kita dah maklum dalam fakta bahawa Nabi Isa membunuh Dajjal dan lepas tu baru mereka keluar kan. Kukuklah pula berapa lama gap tadi tu kan, bila Dajjal tu mati dibunuh oleh Nabi Isa. Kuklah orang bertanya, tuan-tuan tanya saya, berapa lama Ustaz? Sejam ke, 2 jam ke, sehari ke, 3 hari ke, seminggu ke, Dajjal tu akan keluar daripada tempat mereka? Wallahu a'lam. Kan? Baik, apabila auhallahu ila Isa, apabila Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharris ibadi ila tur. Fayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Ini poin di sini. Kan, kita tengok kepada terjemahan. Ini yang hadis yang panjang lah. Maknanya ketika Allah wahyukan kepada Nabi Isa, aku nak mengeluarkan hamba-hambaku yang tak mampu bagi seorang pun untuk nak memeranginya. Biarlah hamba-hambaku itu menuju ke Tur. Tur maknanya Tur Saina. Kan? Menuju ke Tur, yakni Bukit Tur ataupun Tur Saina lah di Sinai sana. Baik, lalu Allah Ta'ala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun daripada bukit tadi tu. Kan, mereka turun daripada bukit tadi, melewati Tasik Tabariyah. Ini biasa orang bincang kan, dalam bab Dajjal ni kan. Kemudian minum air Tasik tadi tu sampai seluruh air yang ada padanya, sehingga pada ketika barisan paling belakang sampai di Tasik tadi, sungguh dulu masih ada airnya. Nak ceritanya ramai kaum Ya'juj dan Ma'juj kering kan. Air satu tasik ini kering diminum oleh mereka. Dan ketika itulah terkepung Nabi Isa AS dan para sahabatnya, sehingga kepala lembu ketika itu lebih berharga daripada mereka 100 dinar kamu sekarang. Dan Nabi Isa pun mohon kepada Allah Ta'ala, dan Allah pun mengirimkan sejenis ulat yang ada di leher mereka, maknanya Ya'juj dan Ma'juj ni kan, dan pada keesokan harinya mereka menjadi bangkai kan. Jadi mereka mati disebabkan oleh ulat yang Allah hantarkan kepada mereka. Kalau hari ini kita mungkin kita panggil virus lah kan. Jadi kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabat dia daripada Gunung Tur. Maka tidak dapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj tadi. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat dia pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar burung-burung yang lehernya macam unta, bawa bangkai tadi, dilemparlah
di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, dan Allah pun hantar hujan untuk nak clear, nak clear, dan dikatakan kepada bumi tumbuh buah-buahan dan kembalilah keberkatan kepada kamu. Hadis ni riwayat Muslim. Artinya dah hujung dah ni. Kan kalau kita tengok movie dah kan mana nak kiamat ni, setelah turun Nabi Isa, dibunuh Dajjal, kemudian puak-puak apa nama ni Ya'juj dan Ma'juj ni turun kan, dan buat kerosakan di muka bumi. Ke mana dia pergi juga tidak disebutkan secara spesifik. Apakah sampai ke Malaysia, Ustaz? Wallahu a'lam. Kan kukuklah ada soalan cepu mah ada. Kan? Habis bagaimana pun tidak disebutkan secara detail. Apakah mungkin hanya sekadar di sekitar pun Palestin, kawasan situ saja pun, wallahu a'lam. Kan, jadi akhirnya mereka mati disebabkan oleh Allah menghantar ulat, dan kemudian bumi kita ni kembali subuh kan, kembali subuh. Baik, jadi isu ini ialah isu yang sentiasa mendapat perhatian. Jadi sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini, ini ada satu lagi hadis, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Zainab bin Jahshin. Nabi SAW ada yang diceritakanlah Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan yang serius, dan Nabi kata la ilaha illallah kan, wailun lil Arab, celakalah kepada orang Arab, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ma'bud yang disembah melainkan Allah, wailul lil Arab, celakalah kepada orang Arab, min syarri, daripada kejahatan apa yang hampir tiba, kan. Dan futihal yaum, hari ini dah dibukakan min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hazi, hari ini telah terbuka sebahagian tembok Ya'juj dan Ma'juj macam ni. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan bulatan dengan dua jari. Kan, dua jari iaitu jari telunjuk dengan ibu jari. Kan, jari telunjuk dengan jari telunjuk ni dengan ibu jari. Kan, bulatan macam ni tak. Jadi Zainab bin Jahshin tanya, ya Rasulullah, adakah kami akan binasa sedangkan ada orang soleh kan di sisi kami? Ya, sekiranya banyak berlaku kejahatan. Nah, orang soleh sendiri pun kan mungkin boleh berlaku kebinasaan juga. Maka isyarat Nabi SAW ni, isyarat jari ini bukanlah menunjukkan tempoh masa yang tertentu. Ia hanya sekadar perumpamaan yang membawa maksud tertentu, maknanya waktu yang hampir. Kan dah dekat dah. Kan dah dekat dah. Bila tak tahulah, kalau pada zaman Nabi 1400 tahun, masa tu pun dah tunjuk dekat, dan kita dah 1400 tahun ni, wallahu a'lam. Kan, kata tadilah, yang pentinglah kita sentiasa bersiap siaga dengan bekal amal soleh. Itu sahaja. Kan, apatah lagi kita tu dengan COVID pun orang duk tafsir macam-macam kan, biarkanlah. Yang penting kita siap siaga dengan amal soleh, sama ada kiamat pada diri kita, yang kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala pada bila-bila masa kan, ataupun juga berlakunya kiamat besar. Baik, sebagai kesimpulan, jelasnya bahawa kisah Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk dalam kisah umat yang terdahulu kan, umat yang terdahulu, namun dikategorikan oleh ulama sebagai tanda-tanda kiamat kan, yang hanya kita dapat tahu sahih betulnya melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebagai peringatan kita bersama, kalau dengar cerita pelik-pelik, tu bangkalilah kan. Jadi oleh sebab itu juga saya sentiasa sebutkan, dan hari ini alhamdulillah ada kesedaran dan semakin berputik kesedaran itu dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan kan, dan bila baca tertanya-tanya mana sumber dia kan, untuk kita menjadikan pemahaman dan pemikiran kita ni mestilah berpaut kepada sumber yang sahih, sebab dia masuk dalam perkara agama, walaupun ini hanya sekadar
kisah umat yang terdahulu kan, tapi apabila melibatkan soal atau perkara gaib, kita kena tahu, kita kena faham, mesti kita berpandukan dan berpegang kepada sumber yang sahih. Walaupun kisah-kisah Israeliat ini bab kata awal tadi kan, ada yang diterima, ada yang ditolak dan ada yang didiamkan oleh ulama. So kita kena lebih peka, lebih mencermati, lebih beringat kan di dalam kita membaca dan kita menyampaikan sesuatu khabar yang berkait dengan agama. Saya kira sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan perbincangan kita ini ada kebaikannya, ada manfaatnya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kalau ada orang nak donate kan, bolehlah salurkan sumbangan anda, infak anda itu kepada Akademi Tadabbur Malaysia melalui akaun yang tertera lah. Jadi sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima usaha kecil kita ini sebagai satu amal jariah kan yang akan kita bawa nanti. Wallahu alam, dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.